قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Bahagian yang pertama, i'tiqad, kepercayaan yang bertentangan dengan dasar-dasar Islam. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Mastikah Hadis. Kita berada dalam bab wajib menjaga jangan rosaknya iman dan Islam. Dan perkara yang kita sedang baca ialah perkara-perkara yang menyebabkan rosaknya iman. Maknanya terkeluar daripada agama Islam, ataupun kita panggil murtad. Perkara-perkara yang menyebabkan rosaknya iman dan Islam, yang menyebabkan seseorang Muslim itu terkeluar daripada agama. Dia bahagi kepada 3. Yang pertama ni melibatkan i'tiqad, melibatkan pegangan di dalam hati kita. Andai ada beberapa contoh yang diberikan di dalam Mastikah Hadis ni, maknanya seseorang itu boleh terkeluar daripada agama Islam, murtad, dan kena mengucap semula kembali kepada Islam. Baik, antara contohnya ialah yang pertama, i'tiqad bahawa alam ini qadim. Qadim ni apa? Qadim ni maknanya, kalau kita terjemuh alih bahasa kepada bahasa Melayu, qadim ni maknanya sedia. Tu alih bahasa, tukar daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu, sedia. Makna dia, bila sebut qadim, maknanya tiada permulaan. Sebab tu sifat qidam dia duduk dalam kategori sifat salbi, dipanggil sifat adami, sifat yang dimulakan dengan tiada ataupun tidak. Jadi qadim ni makna dia ialah tiada permulaan. Itu qadim. Kenalah dengan zat Allah Ta'ala, tiada permulaan bagi zat Allah Ta'ala. Jadi dia beriktikad bahawa alam ini adalah qadim. Alam, bila sebut alam, dia merujuk kepada ma siwallah, selain daripada Allah Ta'ala, atau kita panggil alam. Ada satu TikTok duk berlega, dia bercakap tentang alamul ghaib dan alamus syahadah. Alam syahadah maknanya alam yang boleh disaksikan dengan mata kasar itu. Alam ghaib adalah alam yang tak boleh kita saksi dengan mata kepala kita, mata lendai kita ni. Dia sebut Allah ni adalah sebahagian dari alam ghaib. Silap dah tu. Bila sebut Allah ni masuk dalam alam ghaib, kalimah alam tu dia merujuk kepada ma siwallah dah. Dia merujuk kepada selain daripada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala ni bukan masuk dalam alam. Tuan-tuan baru baca dalam surah Fatihah tadi, 3 rakaat 3 kali, tambah 2 rakaat tadi selepas maghrib, 5 kali dah baca.
Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia pemilik, dia pencipta kepada alam tu. Macam mana dia boleh masuk dalam alam juga? Tu ulama kita Ahlus Sunnah pegang gitu. Bila tak follow pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia jadi selaru. Yang sebut tu tidak orang biasa-biasa juga. Tuan-tuan boleh tengok sendirilah. Dalam TikTok pun ada, dalam Facebook pun ada. Cuma nak betulnya ialah bila sebut alam dia selain daripada Allah. Allah Ta'ala ni tak termasuk dalam alam. Sebab dia yang menjadikan alamin, segala jenis alam. Alam syahadah, ko alam ghaib, ko alam ulwi, ko alam sufli, ko tak kira lah apa jenis nama alam, sehingga Allah Ta'ala kata dengan lafaz plural tu. Alamin tu Allah Ta'ala pencipta dia. Jadi bila dia mencipta, dia tak termasuklah dalam alam tu. Allah Ta'ala ni lain daripada alam. Baik. Jadi bila sebut alam, i'tiqad bahawa pencipta alam ini. Pencipta alam ni maknanya Allah Ta'ala lah. Mana atas tu? I'tiqad bahawa alam ini qadim. Itu salah lah. Sebab bila sebut alam selain daripada Allah Ta'ala, bila sebut selain daripada Allah Ta'ala, mesti ada surat beranak. Gitu. Mudah fahamnya gitu lah. Maknanya mesti ada surat beranak. Macam kita lah, daripada tak ada sebelum ni. Bila tarikh lahir? 1 Januari tahun 1970. Sebelum 1 Januari, 31 Disember 1969, tak ada lah kita. Tak keluar lah tu surat beranak lagi. Bila masuk 1 Januari 1970, tak siapa masa, tak ada lagi kok. Siapa masa baru keluar daripada perut mak kita. Tu baru mak ayah bawa pergi mana pejabat polis ke tuan-tuan? Saya tak ingat tuan-tuan, tak ada anak kecil. Macam mana dia punya urusan dia. Cuma bawa pergi ke balai polis ke, lepas tu jabatan pendaftaran tak. Pergi daftar, lepas tu dia pun daftar lah. Budak ni beranak pukul berapa sekian-sekian, tarikh sekian-sekian, ada surat beranak. Maknanya kita ni adalah baru. Begitulah juga dengan alam ni yang kita duk diami ni. Walaupun kita tak tahu berapa umur bumi, berapa umur langit, berapa umur makhluk-makhluk yang mari sebelum daripada kita ni, tapi bila sebut saja alam, dia tak qadim. Dia baharu, dia ada permulaan, ada surat lahir dia. Jadi i'tiqad mengatakan bahawa alam ini qadim boleh menyebabkan terkeluar daripada agama Islam. Baik. Tidak ada penciptanya. Ini lagi dahsyat, alam ni jadi sendiri. Duk berasa macam jadi sendiri alam ni bergerak sendiri je, siang malam berputar sendiri je. Tu benda kalau letak di akal, letak di hukum akal, tak logik dah. Tuan-tuan mengaji dalam Usuluddin kan ada 3 jenis hukum. Hukum adat, hukum akal, hukum agama ataupun hukum syariat. Letak di adat, adat tak terima. Tak ada benda yang berlaku dalam alam ni jadi sendiri. Tunjuklah benda apa yang ada atas muka dunia ni ada sendiri dia. Sebesar mana sekalipun, sekecil mana sekalipun, apatah lagi yang besar, yang kecil pun ada pencipta, yang besar lebih-lebih lagi ada pembuat dia. Made in duk tulis dah. Di barang yang kita beli tu. Dibuat di mana. Maka hukum adat tak terima, hukum akal kita pun tak terima. Adat ni maknanya kebiasaan duk berlaku. Benda yang duk berlaku dalam masyarakat, dalam adat kita, kebiasaan kita, tak ada benda yang berlaku jadi dengan sendiri dia. Maka adat tak boleh terima. Benda ni ada sendiri ni. Adat tak boleh terima. Sebab apa? Benda tak pernah berlaku dalam adat, dalam kebiasaan. Benda tu boleh ada sendiri. Maknanya hukum adat pun tak terima.
Apatah lagi akal. Akal tak boleh terima. Begitulah syariat mari bagi tahu pada kita bahawa alam ni dicipta oleh Allah Ta'ala. Langit, bumi, syurga, neraka, apa saja yang ada di alam ni, gaib tak gaib, semuanya dicipta oleh Allah Ta'ala. Baik. Atau alam ini kekal. Kekal maknanya apa ni? Terjemah daripada kalimah baqa'. Baqa' tu terjemah alih bahasa dia panggil. Maknanya tiada akhir. Gitu. Tiada hujung. Tiada akhir dia. Tu sifat salbiyat juga. Maknanya baqa' tiada binasa. Tiada kebinasaan. Adapun kita ni makhluk ataupun alam ni semua sekali terhubung dengan tiada. Daripada tiada kepada tiada. Gitu. Asal tak ada, kemudian ada. Duduk di alam ni. Nanti lama-lama tak ada pula kita. Tarikh lahir tadi, tarikh mula ada. 1 Januari 1970. Tak lama lepas daripada 2-3 hari je. 3 Januari, 4 Januari 1970 meninggal. Tak ada lah. Lama macam mana pun tak ada juga, akan berakhir dengan tiada. Ni yang duduk dalam masjid ni, ramai dah yang tak ada ni. Yang duduk dalam masjid ni dulu kita mula-mula masuk dulu muka-muka lain mereka. Ni muka-muka baru dah ni. Mula-mula kita masuk KL dulu, kenal muka ni lama-lama makin tak ada, seorang tak ada. Dulu yang duk panggil mari masjid ni orang lain, sekarang ni panggil masjid ni orang lain dah. Mana orang dulu tu? Tak ada dah lah. Tu kita duduk di antara tiada. Tak ada kita, lepas tu tak ada pula kita. Tu kita nama dia makhluk ataupun alam ini. Atau alam ini kekal, i'tiqad bahawa alam ini kekal, baqa' selamanya. Salah juga. Sebab alam ni ataupun kita sendiri ni terhubung dengan tiada. Di antara dua tiada kita ni. Maka alam tak boleh terima kekal selamanya. Ingat. Dua. Yang ni boleh jadi tak terlibat kita yang pertama ni. Tengok yang kedua lagi. I'tiqad bahawa pencipta alam ini baharu. Siapa pencipta alam ni? Allah lah. Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat hadis. Bersifat dengan sifat baharu. Bila sebut baharu, maknanya ada permulaan. Atau dia kata, i'tiqad bahawa pencipta alam ini menyerupai mana-mana jenis makhluk atau bersifat dengan sifat-sifat yang baharu. Gitu. Yang ni ada ni dalam masyarakat kita. Menyerupai Allah Ta'ala dengan mana-mana jenis makhluk. Ni kita panggil musyabbihah ni. Dengan mujassimah dipanggil. Fahaman musyabbihah menyerupakan Allah dengan sesuatu. Sesuatu tu maknanya makhluk. Atau mujassimah menjisimkan Allah Ta'ala sebagaimana makhluk berjisim. Baik, dengar. Kalau kita berpegang dengan pegangan menyerupai. Menyerupai ini maknanya ambil daripada mumatsalah. Sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Iaitu mumatsalatuhu ta'ala lil hawadith. Lawan kepada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ini cerita pendek-pendek lah. Detailnya ngaji dalam medan usuluddin. Baik. Kalau kita menyerupakan Allah dengan sesuatu, dengan mana-mana jenis makhluk, orang mengaji ilmu balaghah. Dia ada satu tajuk nama dia tasbih. Tasbih ni maknanya perumpamaan, mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu. Contoh, Zaid macam Khalid. Zaid
macam Khalik. Tu ayat kita mengumpamakan Zaid ni serupa dengan Khalik. Bila kita buat ayat macam tu, kita panggil Zaid ni musyabbah. Khalik ni musyabbah bih. Macam tu dia panggil adatut tashbih. Dia kena ada satu lagi rukun tasbih, iaitu wajhus syabah. Apa yang serupa antara Zaid dengan Khalik ni? Dia tak boleh berhenti Zaid serupa dengan Khalik. Serupa mana? Orang nak tahu. Bila kita kata Allah Ta'ala serupa dengan apa? Dengan makhluk. Serupa ke mana? Dia nak tahu. Zaid ni serupa dengan Khalik. Serupa mana? Serupa sama tinggi. Maknanya serupa pada tul. Fituli. Pada panjang, pada tinggi itu dipanggil wajhus syabah. Ataupun Zaid dengan Khalik ni serupa. Serupa ke mana? Serupa pada putih. Sama-sama putih. Ataupun sama-sama gelap. Dia panggil fil bayadi au fis sawadi. Serupa pada putih Khalik dengan Zaid. Serupa pada gelap kulit Zaid dengan Khalik. Allah Ta'ala ni kita duk kata serupa. Dia tak sebut secara nyata serupa. Dia kata Allah Ta'ala ni ada tangan. Sebab Allah Ta'ala sebut kan dalam Quran, Yadullah, tangan Allah. Dia terjemah dengan molek ni nak cerita ni. Ustaz lagi duduk cerita kat luar, Ustaz cerita Ustaz ada tangan pula. Dengan molek, jangan dengar separuh-separuh. Dia dengar separuh, lepas tu dia tidur. Lepas tu Ustaz cerita, Tuhan ada tangan. Habis. Zaman TikTok pula. Mana tadi? Dia kata Allah Ta'ala ada tangan. Tapi tak serupa lah dengan tangan manusia. Dia tasbih. Lepas tu tak serupa. Dia nak bagi tahunya, dia cermat tu kiranya. Dia tasbih ni kena reti gini. Kalau dia tak serupa melalui satu sudut, dia boleh jadi serupa melalui satu sudut lain. Serupa saya sebut tadi. Zaid dengan Khalik serupa pada warna, sama-sama gelap. Anak dia jadi gelap sebab apa? Nurung ayah dia. Ayah dia orang negro. Anak dia pun negro juga kulit dia. Serupa pada warna je. Dari sudut tinggi tak serupa. Tapi tak serupa dia dengan mu ni. Rendah dia ni. Mu tinggi. Tu turun mak dia pula. Ikut mak dia pula. Tinggi pun serupa. Tak serupa juga ke benda lain. Dia tasbih ni gitu. Supaya kita kata Zaid ni umpama singa. Umpama singa ni serupa ke mana? Serupa pada berani. Sebagaimana singa seekor haiwan yang berani, Zaid ni kita nak beritahu ada sifat berani yang lebih umpama macam singa tu. Tapi dari sudut lain tak serupa. Dari sudut berjalan dengan kaki pak Zaid tak berjalan kaki pak. Dari sudut ada bulu Zaid tak ada bulu. Dari sudut apa? Makan daging mentah. Zaid tak makan daging mentah. Tu dia. Jadi kalau dia kata Allah Ta'ala ni ada tangan, cuma tak serupa dengan tangan manusia, tangan ni apa? Tangan ni dia panggil jirim. Tahu? Kau tangan ni panggil apa? Jirim lah. Dia benda baru ni, dia terdiri daripada dua. Satu jirim, satu arab. Satu jirim, satu arab. Arab ni sifat yang duduk di jirim. Allah Ta'ala dia tidak berjirim, tidak berarab. Kita ni ada jirim, lepas tu ada arab, ada jirim ni. Body tubuh kita ni ada jirim ni. Benda-benda ni berjirim ni semua ni. Meja berjirim, motor, basikal, kereta, semua sekali tu berjirim. Kalau katakan tangan, Allah Ta'ala ada tangan. Kita guna juga, tidak kita panggil motor kita panggil handle. Handle kan? Handle tu tidak tangan ke apa tuan-tuan? Tangan tak bahasa Inggeris. Basikal kita panggil handle basikal. Tangan lah tu. Walaupun kita kata tak sama, sebab apa? Tangan ni dibuat daripada apa? Tangan kita dibuat daripada daging, daripada kulit, daripada lemak, daripada urat, daripada tulang. Lepas tu handle basikal daripada besi. Memang tak sama. Tapi bukankah sama dari sudut jirim? Samalah dari sudut jirim. Lepas tu mu nak kata Allah Ta'ala ni berjirim juga. Ngaji betul-betul, biar jelas betul-betul Allah Ta'ala. Sagi selalu kan jadi Allah Ta'ala serupa dengan kita. Bila dengar orang mengajar kata Allah Ta'ala ada gitu ada gini, dia mari ayat Quran juga serupa dengan kita.
Ajaran sesat pun ayat Quran supaya dengan kita juga. Ni yang terbaru ni apa? Amma kau. Amma ke ma'am tuan-tuan eh? Allah Muhammad, Muhammad Allah. Mana dalil dia sandar? Qul huwallahu ahad tu lah dalil dia. Hu situ tu. Qul katakanlah ya Muhammad, huwa. Huwa ni kan dhamir. Dhamir ni dia kata bahasa Arab balik kepada yang paling dekat dengan dia. Katakanlah ya Muhammad, dia siapa paling dekat sekali? Dia Muhammad lah. Sedap juga. Cakap dengan orang tak erti, ya anggap sungguh. Tu yang ada pengikut juga tu. Cakap dengan orang erti, tak semestinya dhamir balik kepada perkataan yang paling dekat. Ada je dhamir balik yang paling jauh pun. Orang mengaji bahasa Arab erti. Cuma dia pandailah goreng pada orang yang tak erti. Ya sungguh. Jadi Muhammad Allah, Allah Muhammad. Tengok. Nak cerita mana ni? Menyerupai. Bila kata menyerupai, kalau kita kata tangan Allah Ta'ala tak serupa lah dengan tangan manusia. Tangan manusia ni ada kulit, ada tulang, ada darah, ada isi, ada lemak, ada urat dan sebagainya. Tangan Allah Ta'ala tak gitu. Kalau dia tak sama pada bentuk tangan, pada kandungan tangan, dia tetap sama pada jirim. Allah Ta'ala ni tak berjirim. Bukan serupa dengan kita, boleh pegang gini ada jirim gitu. Allah Ta'ala bukan jenis berjirim. Dan bukan jenis berarah. Allah Ta'ala bukan jenis bertempat, bukan jenis berjihah. Kena faham gitu. Betul Allah Ta'ala kata, laisa kamithlihi syai'. Dia sendiri menafikan penyamaan dengan apa-apa pun. Lepas tu ayat yang dia sebut yadullah semua sekali tu. Itu ayat mutasyabihat. Bila ayat mutasyabihat, kena tengok huraian para ulama. Macam mana ulama ahlus sunnah, ulama dalam medan akidah hurai ayat tersebut. Tak boleh ambil zahir ayat. Kalau kita tak pandai nak takwil, ulama ajar dah. Amirruha kama ja'at. Lalu je ayat tu. Amirruha kama ja'at tu kaedah ulama ajar dah pada kita. Kalau mu berasa tak boleh nak takwil ayat ni, ataupun tak boleh nak mengatakan Allah Ta'ala ni tak serupa dengan makhluk, duk main nak jadi serupa dengan makhluk, amirruha kama ja'at. Lalu je ayat tu. Baca lagi gitu ya. Doa dia nak buat satu kuliah, dia nak mengajar tentang ayat mutasyabihat. Pada ayat Quran sebut dah fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min. Orang-orang yang ada zaigh dalam hati dia, yang tu hidup suka nak ambil fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wili. Sedangkan Allah Ta'ala kata wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau waqaf situ. Kalau waqaf di warasikhuna fil ilmi, boleh juga. Allah dan orang-orang yang rasikh dalam ilmu saja yang tahu. Siapa orang yang rasikh dengan ilmu ni? Bukan kita orang awam, ulama-ulama mujtahidin yang reti macam mana nak faham ayat-ayat mutasyabihat yang zahir ayat menunjukkan serupa dengan makhluk. Sedangkan kaedah mengatakan Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Baik. Ni i'tiqad, ingatlah i'tiqad tu banyak duk berlaku, duk main dalam masyarakat kita sekarang ni. Pilih-pilih orang nak mengaji pun. Jangan tengok dia buh piyah atas kepala macam ulama besar, kita pun pergi duduk lalu depan dia. Tengok juga orang nak mengajar. Kalau dia mengajar musyabbihah, mujassimah, mu'attilah, sebabai kat dia. Saya tak mengaji melalui fahaman ni, biar dia seorang sudah. Baik. I'tiqad bahawa pencipta alam ini baharu, yakni hadis atau menyerupai. Mumasalah dipanggil sini. Menyerupai mana-mana jenis makhluk atau bersifat dengan sifat baharu. Lepas tu Allah Ta'ala bila dia tak serupa dengan makhluk, sejak bila dia tak serupa? Sejak bila? Jawab ngaji akidah. Sejak bila dia tak serupa dengan makhluk? Sejak azali. Sejak azali lagi dia tak serupa dengan makhluk. Maknanya sejak dia ada lah. Dah dia ada, tak ada permulaan, azali juga. Maknanya sejak dia ada, dia tak serupa dengan siapa-siapa. Macam mana mari kita boleh kata Allah Ta'ala serupa? Hari tu hidup bahas hadis jariyah pula.
Hadis jariah yang kata ainallah fis sama. Tengok dulu orang yang ulama muktabar macam mana, i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah pegang macam mana fis sama tu. Baik. Tu medan dia lah. Ni kita medan hadis ni, pastikan hadis kan nama dia. Baik. Jadi saya sebut tadi tak serupa Allah Taala tu sejak sedia lagi. Sejak sedia kala azali Allah Taala. Baik. Ataupun beriktikad mempunyai anak isteri. Yang ni clear tuan-tuan maklum dalam ayat Quran, lam yalid wa lam yulad, atau berbilang-bilang atau menerima mati. Itu semua tu pegangan dan iktikad yang salah. Berbilang-bilang Allah Taala sebut dalam Quran, lau kana fihima alihatun illallah. Kalaulah ada ilah lain selain daripada Allah Ta'ala, la fasadata. Nescaya hancur lebulah langit bumi ni. Kalau ada dua Tuhan. Ataupun beriktikad pencipta tu menerima mati. Mati. Bila sebut mati, mati ni adalah sifat lemah. Tak layak bagi Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat sempurna. Baik. Yang ketiga, i'tiqad menafikan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah, sama ada melalui Quran ataupun melalui hadis, dia menafikan kebenaran. Yo kau nabi bawa ni, yo kau nabi ajar gini-gini. Atau i'tiqad bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenar ialah yang disebutnya Muhammad yang batin, bukan Muhammad yang zahir. Ni pegangan apa tak tahu. Tuan-tuan kena tengok dalam fatwa Jakir, kok ada ajaran ni dulu. Biasanya sini ni biasanya amalan ataupun fahaman yang terkeliru dengan Nur Muhammad. Biasanya gitulah. Muhammad zahir, Muhammad batin, Muhammad awal, Muhammad akhir. Biasanya terkeliru dengan isu-isu gitulah. Isu-isu tajalli, isu-isu Nur Muhammad. Silap faham ataupun faham sendiri, menyebabkan keliru. Orang ada guru takkan keliru dengan isu tu. Dia boleh faham dengan fahaman yang baik. Atau i'tiqad bahawa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya untuk orang Arab sahaja. Yang ni pun ayat Quran nafi. Wa arsalnaka lin-nasi rasula, kata Allah Taala, dan kami utuskan kamu wahai Muhammad. Dia kata pada siapa? Linnas, kepada semua manusia sebagai rasula. Ulama mentafsirkan antaranya antaranya tafsir Ibnu Katsir menyebutkan, kami mengutuskan engkau sebagai pengantara di antara kami sebagai khalik, Allah Taala sebagai khalik, dan di antara makhluk. Disebut bainana wa bainal khalqi. Itu teks dia dalam tafsir sebut di antara kami, yakni Allah Taala, wa bainal khalq, dan makhluk. Bila sebut makhluk umum, masuk semua. Masuk semua bangsa apa sekalipun, bangsa Arab ke, bangsa Ajam ke, orang jenis macam mana, negara mana, Nabi ni adalah pengantara yang Allah Ta'ala utus untuk menghantar, untuk menyampaikan, tuballighuhum ma arsalnaka bihi min risalah. Itu kata tafsir. Baik, kami hantar kamu untuk menyampaikan kepada mereka apa yang kami suruh kamu sampaikan, iaitu risalah daripada Allah Ta'ala. Baik. Atau i'tiqad bahawa hukum-hukum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ialah hukum-hukum lapuk yang tidak sesuai dengan keadaan zaman. Yang ni jangan main-main. Tak setuju, cerita lain. Jangan mempersendu. Tak setuju tak apa. Tak setuju orang yang memperjuangkan hukum hakam Islam yang ada dalam Quran, ada dalam hadis, kita tak setuju. Tak apa, biar tak setuju. Jangan kita kata
perkataan-perkataan yang menunjukkan kita mempersendakan hukum yang memang sabit dalam Quran dan sabit daripada hadis Nabi. Oh, ustaz kalau nak bawa sunnah dia kata naik kuda, naik unta. La haula wala quwata illa billah. Ayat persenda tu. Ayat persenda. Naik unta, naik kuda bukan masalah ibadah. Dia jadi isu juga bila mana dipanggil apa tuan-tuan khutbah tadi, tuan-tuan Selangor KL. Tadi khutbah tadi ke tuan-tuan tidur. Tuan-tuan tidur tak dengar? Tajuk dia ta'assub. Tajuk dia ta'assub. Ta'assub ni menyebabkan kita ni jadi bodoh. Tak boleh menilai kebenaran. Sedangkan akal Allah Ta'ala bagi pada kita boleh menilai mana yang benar, mana yang tak benar. Tapi bila ta'assub ni, dia ta'assub dengan orang, dia ta'assub dengan guru, dia ta'assub dengan pegangan dia, dengan fikrah dia, dengan parti dia, dengan itu, ini dan sebagainya, menyebabkan dia tak boleh terima dah daripada orang lain cerita pada dia walaupun benar. Itu dipanggil ta'assub. Itu bukan ajaran agama. Tadi khutbah panjang lebar duk cerita, tidur sah tak dengar. Mana tadi hukum lapuk yang tidak sesuai dengan keadaan zaman. Nak baca atau i'tiqad mengingkari mana-mana rasul Tuhan, yang 25 tu, atau i'tiqad bahawa ada lagi nabi dan rasul yang lain yang diutus oleh Allah membawa syariat sesudah Nabi Muhammad khatamun nabiyyin. Yang ni ada yang mengaku nabi, hatta perempuan pun nak mengaku jadi nabi juga. Padahal definisi nabi ni dan rasul mesti seorang lelaki, tapi ada juga nabi perempuan. Tu pun ada pengikut, tu yang pelik. Ada juga yang nak ikut, tu kata tak cerdik dah, tak berfungsi. Baik, habis dulu situ. Tu 3 di antara bentuk i'tiqad yang boleh menyebabkan seseorang tu kalau berpegang dengan pegangan demikian boleh terkeluar daripada agama Islam. Yang keempat, i'tiqad bahawa tidak ada dosa dan pahala. Akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Wa ilmuhul atam.